Baik, Alhamdulillah kita kembali bersama dalam rancangan Rampai Pagi, tiba masa untuk kita bersama dengan tetamu kita dalam ruangan Teroka Potensi Belia, kursus teknologi informasi akan kita ketahui bersama. Jadi Fifa mungkin boleh perkenalkan kepada penonton kita ni tetamu kita? Ya, iaitu kita bersama dengan Yang Mulia Cikgu Nur Analin binti Abdullah Ramos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi kembali Cikgu. Apa khabar, sihat ya? Ya, alhamdulillah Alhamdulillah, sihat. gembira dapat bersama dengan Cikgu Nur Analin ya pagi ini untuk mengongsikan sedikit mengenai dengan kursus teknologi informasi ini ya. Jadi tanpa buang masa, apa kata terus saja kita bersama dengan Cikgu ni. Ingin kita ni ketahui ni Cikgu, apakah yang akan dipelajari di dalam kursus ini nanti, iaitu kursus teknologi informasi. Silakan Cikgu. Okey, kursus ini merangkumi pelbagai kemahiran IT asas yang penting untuk kegunaan peribadi dan profesional. Senarai modul kursus ITC adalah PC maintenance and troubleshooting, web design, 3D design software, 3D printing, design, 3D model making, ada Photoshop dan Microsoft Office. Ada 3D printing di dalam kursus teknologi informasi ini ya. Dan juga Cikgu ingin juga kami mengetahui sepanjang kursus teknologi ini berapa lama tempoh kursus ini dijalankan sebenarnya? Okey, tempohnya. Alright. Kursus ini selama 1 tahun, di mana 9 bulan akan berada di pusat pembangunan Belia. Ia itu memfokuskan untuk belajar kemahiran bagi setiap kursus yang dipilih, dan 3 bulan akan keluar untuk menjalankan program penempatan pekerjaan, iaitu attachment. Selama di sektor swasta ataupun kerajaan. Cikgu sendiri sudah mengajar berapa lama ni Cikgu? 13 more than 13 years. Lebih dari 13 tahun ya. Jadi macam mana feedback daripada para pelajar yang telah pun menamatkan kursus ya dalam bidang teknologi dan juga informasi ini, macam mana? Okey, alhamdulillah. Pasalnya kalau kami based on ia punya feedback ataupun outcome of kursus ini, based on our data tu, at least 80% ke atas. Alhamdulillah, kami punya pelatih tu, they are all employed. Alhamdulillah, ya, lebih daripada 80% para pelatih-pelatih ya yang telah pun tamat ya kursus teknologi informasi ini masing-masing mendapat pekerjaan dan juga meneruskan bidang masing-masing ya, khususnya di dalam kursus teknologi informasi ini. Syabash dan juga tahniah ya kita ucapkan. Jadi Fifa, sebenarnya kita tidak berkesorangan juga nih. Tetamu kita juga turut ditemani oleh salah seorang lagi tenaga pengajar. Saya perkenalkan, iaitu Yang Mulia Puan Siti Nur Asilah binti Haji Saman. Assalamualaikum Cikgu Siti. Waalaikumsalam. Cikgu Siti betul ya? Ya, betul. Cikgu Siti, apa kabar pagi ini, sihat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sihat. Gembira rasanya dapat bersama dengan Cikgu Siti pagi ini, dan pun terima kasih ya di atas masa yang diluangkan ini. Jadi terus saja kepada wawancara kita pagi ini Cikgu Siti ya. Apa dia kursus teknologi informasi ini? Okey ingin mengongsikan juga kursus IT yang ada ditawarkan di Pusat Pembangunan Belia adalah kursus yang direka untuk melengkapkan pelajar dengan kemahiran IT. Kursus yang direka untuk yang terpenting yang menjurus kepada pendidikan dengan dalam IT, keusahawanan dan kebolehparsaranan. Kursus ini juga dibentuk untuk menyediakan kecakapan dan sesuai untuk sesiapa sahaja, terutama sekali para belia yang ingin melanjutkan pelajaran dalam bidang IT, bolehlah mencuba ingin memohon kepada kami, iaitu melanjutkan pelajaran di Pusat Pembangunan Belia. Dan kursus IT ini juga diiktiraf diiktiraf oleh Persijilan City and Guilds, iaitu City and Guilds ITQ Level 1 in IT User. Baik. Kursus ini sudah ada berapa tahun lamanya? Sejak 2014. Sejak 2014 lagi yang diperkenalkan. Jadi maksudnya tahun ini merupakan tahun yang ke-10. Ya. Wow, selamat ulang tahun dan juga tahniah ya kita ucapkan. Ada statistiknya berapa orang pelatih sudah yang mengikuti kursus teknologi informasi ini kalau mengikut Cikgu sendiri?
Kalau yang dari tahun 2000, kami mengira dari 2020 lah yang saya ingat. Kalau dari 2020, ramai 16 orang student, pelatih yang mengikuti kursus satu. And then lepas satu, diorang ada juga yang bekerja. So seramai 11 orang yang bekerja dan 4 orang yang further studies. Ya, dari masa tahun 2021 hingga 2022, seramai 22 orang pelatih dan yang bekerja seramai 8 orang dan seorang yang further studies. Dan yang tahun 2022 hingga 2023 seramai 11 orang dan 2 orang yang seramai 16 orang dan 11 orang yang bekerja dan 2 orang yang menyambung pelajaran. Alhamdulillah ya. Jadi ini dia ada sedikit statistik yang dapat dikongsikan kepada penonton-penonton kita ni. Ini mungkin boleh menerangkan sedikit juga mengenai dengan infografik ini. Ini yang saya sebutkan tadi, pelatih yang seramai 16 orang tahun 2020 hingga 2021 dan yang bekerja tadi 11 orang dan 4 orang menyambung pelajaran. Dan pada tahun 2021 hingga 2020 seramai 35 orang pelatih dan seramai 22 orang yang bekerja dan 8 orang yang menyambung pelajaran. Dan di mana 2022 hingga 2023 seramai 16 orang pelatih dan 11 orang yang bekerja dan 2 orang yang menyambung pelajaran. Maka yang tahun 2023 hingga 2024 mereka baru sahaja menamatkan program penempatan pekerjaan pada 31 Mei tahun ini. Jadi saya tidak masukkan dalam carta itulah. Jadi baru-baru ini mereka baru tamat attachment. Attachment, correct. Selepas attachment menunggu graduasi ataupun it's either diorang kan mau bekerja dulu sementara ataupun of course sebelum diorang graduation selalunya diorang akan bekerja dulu. Kadang-kadang diorang kena ambil bekerja di tempat diorang attachment yang sebelum ini. So because tempat diorang penempatan bekerja diorang kadang-kadang ada kami hantar arah bahagian kerajaan dan swasta. Baik. Selalunya bagi yang berhasrat untuk melanjutkan pendidikan ke peringkat yang lebih tinggi selepas mereka tamat kursus ini, mereka akan mengambil level macam mana tu cikgu? Diorang boleh melanjutkan level 2 tapi mungkin arah institusi lain lah. Because arah kami we only offer untuk level 1. For now. Baik, alhamdulillah ya. Fifa tadi ingin bertanya sesuatu ni kepada cikgu ni, Cikgu Siti. Ini mengenai dengan tata cara saya rasa. Tata cara ya, ataupun syarat-syarat ya. Ingin juga kita ni tahu apa syarat-syarat kelayakan ni cikgu untuk mengikuti kursus teknologi informasi ini. Syarat-syarat yang untuk memohon kursus IT. Satu, rakyat ke bawah duli yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam ataupun penduduk tetap Negara Brunei Darussalam. Sekurang-kurangnya mempunyai 2 O-level dalam mana-mana subjek. Dan mempunyai minat yang tinggi terhadap kursus yang dipilih dan tidak lagi bersekolah dan tidak bekerja. Diorang boleh mencubalah kalau diorang macam payahkan masuk arah institusi lain, so diorang boleh mencuba arah kami. Jadi kalau rata-rata kursus ini memang tempoh pengajiannya adalah selama 1 tahun. 9 bulan diorang berada di Pusat Permohonan Belia. 3 bulan diorang ada program penempatan kerja. 1 tahun lamanya maksudnya 12 bulan dibahagikan sedemikian. Yes, 9 bulan diorang masuk untuk belajar mengasah diorang punya kemahiran. So 3 bulan itu untuk penempatan kerja. Alhamdulillah, menarik sekali ya. Jadi sebelum masuk kursus ini ada macam interview lagi kah? Yes, mesti kami adakan interview. Lepas itu baru ada penilaian. Kalau sekiranya terpilih, baru kami hubungi mereka. Kursus ini sepenuh masa ataupun part time macam mana cikgu? Sepenuh masa. Sepenuh masa. And then diorang mesti tinggal di hostel lah. Untuk yang because dalam hostel itu juga, because diorang ni bukan saja kami fokuskan tiga benda ni untuk satu untuk program pembangunan belia dan kedua program pembangunan diri dan 3 program penempatan kerja. Jadinya diorang tinggal di hostel, kami also memfokuskan untuk diorang rajin bersolat, disiplin diorang. We also focus on that part. Rata-rata usia mereka berapa saja ni cikgu? Antara 17 hingga 40 tahun.
17 hingga 40 tahun ya yang mengikuti pengajian ini tadi. Yes. Menarik sekali, alhamdulillah ya. Beralih semula kita kepada Cikgu Anyalin ya. Cikgu, bagaimana cara untuk memohon bagi mengikuti kursus ini? Okey, untuk memohon kursus ini, anda boleh melayari media sosial kami seperti Instagram, iaitu pusat_pembangunan_belia, dan Facebook Pusat Pembangunan Belia. Untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut ataupun boleh menghubungi kami terus ke talian 239 3681. Ya, sudah mulai dibukakan ya Cikgu? Sudah dibuka. Sudah mulai. Tarikh tutup pendaftarannya kira-kiranya bila tu? Sebenarnya tutup sudah, tapi tutup. kami boleh sekiranya untuk yang akhir baru tahu kan, so kami masih membukakan slot lah. Oh, jadi walaupun sebenarnya sudah tutup, tetapi alhamdulillah ya masih lagi dibukakan pada ketika ini, masih lagi menerima bagi audio yang berhasrat ya untuk mengikuti kursus ini tadi ya. Jadi Cikgu Anyalin, banyak tadi ya subjek-subjek yang dipelajari menerusi kursus-kursus ini tadi. Jadi apa yang menarik menurut Cikgu Anyalin sendiri yang boleh dikongsikan bersama kita? Difahamkan tadi ada 3D printing. ada 3D printing, ada apa lagi tu? Ada PC programming, web design. web design. Jadi mungkin boleh bercerita satu persatu. Okey, sebenarnya we want to show yang macam ni. Yang sampelnya nanti punya projek. Boleh saya lihat? Okey. Okey. Ini ada model rumah ya di tangan saya. Jadi mungkin boleh bercerita sedikit mengenai dengan model rumah ini, Cikgu. Sorry, maybe I can help Yeah. Cikgu Anyalina. Okay. So sebenarnya sebelum kami membuat untuk 3D printing, kami akan diorang akan belajar 3D design software. So dari software tu, lepas satu sudah diorang okey, master sudah, baru diorang akan belajar untuk memprinting. So jadi printing itu ada khas mesinnya dan ia punya filament untuk menjadikan ia jadi 3D. Ia step by step lah kami ajar. Jadi ini apabila membuat sesuatu daripada 3D printing ya. Ya. Adakah ia daripada akrilik saja ataupun ada mungkin daripada bahan yang lain? Actually barang yang itu sebenarnya filament namanya. Filament. Filament. So ia kalau kita ni printer biasa kan, kita ni pakai ink. But this one kami pakai filament. So filament itu kami pakai yang 1 kg, 1 kilo. So sebelum kami memprint, ia akan ada ia punya software. Lepas itu baru kami dapat print. Yes. Okey. Barukah mata pelajaran 3D printing ini? Sama juga masa kami 3 tahun yang lalu lah. 3 tahun yang lalu sudah ada ya. Selalunya kemahiran 3D printing ini digunakan untuk apa nih, Cikgu? Ni sama ada orang mau ia from the 3D software. So orang boleh mendesain rumah diorang kan. So kadang-kadang diorang mau jadi kenangan untuk diorang punya rumah sama macam sebelum diorang the actual one. So diorang mau memprint diorang punya rumah secara berskala damit kecil. So at least ada untuk kenangan diorang. So macam tu. And then selain daripada art rumah, we also print untuk kitchen juga. Okey, kitchen. Untuk Model kitchen, making. model making. Boleh saya lihat kitchennya ini? Silakan. Banyak ni Wali. Ini berbentuk PPB. pusat Okey. Sama juga, menarik yang sekali. cube. Sama juga bahannya. Sama. Saya ingin melihatkan kepada penonton kita ni dengan lebih dekat lagi ni. Ini PPB, ini jenis dadu, PPB juga. PPB. Betul ya? Ya, PPB. Jadi secara tidak langsung ini menjadi produk daripada PPB juga kan ya? Betul. Baik, siapa punya idea ni, Cikgu? Sama-sama. Di kalangan para pelatih ya, yang mendesain sebegini. Yes. Luar biasa sekali. Wah, menarik ya. Bayangkan sahaja proses di sana sudah. Jadi 3D printing ini ada di mana nih? Memang kursus ini ada arah kami. Tidak, maksud saya mesinnya. Mesinnya ada arah kami. Ada kami. Oh, memang ada sebab kursus itu ada arah kami, so mesinnya pun kami ada. Untuk diorang belajar kan, so kami mesti terdapat mesinnya lah. Ya.
Jadi kita ingin mengetahui juga, ya, mungkin kita akan tanyakan kepada Cikgu Nur Asila, adakah yang mengikuti kursus teknologi informasi ini ia adalah daripada orang yang sudah bekerja ataupun yang memang ada perniagaan mereka sendiri? Okey, kalau yang secara penuh, kami lebih prefer lah kalau diorang tidak yang saya mention tadi tidak bekerja dan tidak lagi bersekolah. Sepenuh masa. Sepenuh masa. Pasal ni sepenuh masa kan. So better yang tidak lagi bersekolah dan tidak lagi bekerja. Yang belum bekerja lah ya. Yang belum bekerja. Jadi untuk penghujung ruangan wawancara kita ini, Cikgu, mungkin Cikgu Nur Asilah ya ada harapan dan juga saranan lah kepada para belia kita ini, Cikgu, silakan. Okey, terima kasih. Harapan kami terutama sekali kepada pelajar yang telah berjaya menamatkan City and Guilds Level 1 dalam penggunaan IT. Kursus ini telah melengkapkan mereka dengan kemahiran dan pengetahuan penting yang ternilai dalam usaha masa depan mereka. Kami tidak sabar untuk menyaksikan kejayaan mereka dalam pelbagai bidang, sama ada dalam pekerjaan, pengajian, lanjutan ataupun usaha niaga mereka masing-masing. Pencapaian mereka bukan sahaja akan mencerminkan kerja keras dan dedikasi mereka, tetapi juga menjadi inspirasi pada pelajar di masa akan datang. Jadi kepada belia-belia yang belum tahu lagi akan kursus-kursus yang ada di Pusat Pembangunan Belia, terutama bagi kursus IT, bolehlah mencuba untuk memohon masuk dan melanjutkan pelajaran dan mengasah bidang dalam keperkaran masing-masing. Tambah lagi, kursus ini adalah percuma. Pastinya Auda tidak ingin lepaskan peluang ya untuk mengikuti kursus ini. Serba sedikit dapatlah ya menambah kemahiran kita ni lebih-lebih lagi di dalam kursus teknologi informasi ini. Bila yang akan bermula ni, Cikgu, rasa-rasanya? Mas Adi, ada yang sudah untuk Mas Adi diorang dalam orientasi. Jadinya so after orientasi itu baru tadi diorang masuk arah kami lah. Jadi dalam setahun itu hanya ada satu kemasukan? Ya. Baik. Kalau daripada Cikgu Anyalin sendiri, ada harapan dan juga saranan mungkin kepada pelatih-pelatih yang akan menjalani kursus teknologi informasi ini nanti dalam pembelajaran mereka? Ada sama harapan tadi. So harapan kami sama juga yang sekali kepada pelajar yang telah berjaya lah dalam sijil City and Guilds Level 1 dalam penggunaan IT. So mudah-mudahan ya mudah-mudahan diberikan kemudahan lah para pelatih ini semua nanti berjaya menamatkan sehingga habis ya 1 tahun lamanya tempoh pengajian kursus teknologi informasi ini tadi ya. Jadi apapun, ribuan terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Yang Mulia Cikgu Siti Nur Asilah binti Haji Saman dan juga Cikgu Nur Anyalin binti Abdullah Ramos ya, selaku pengajar di Pusat Pembangunan Belia ya. Dan insyaAllah jika ada kesempatan kita akan bersama lagi di lain waktu, di lain kesempatan mungkin dengan perkongsian yang lain pula. Ada yang ingin ditambah lagi, Cikgu? Sedikitlah, kan kami ada program Artisan Skill juga untuk orang yang indah dapat masuk untuk sepenuh masa, secara sepenuh masa. Kami ada membukakan kursus perisian reka bentuk 3D dan pencetakan 3D. So jadinya kursus ini namanya program Artisan Skill. Ianya akan diadakan pada 12 hari bulan Jun hingga 13 Jun 2024. Tapi bertempat di Pusat Belia Daerah Belait. Pelaksanaan program artisan ini akan menumpukan kepada kursus-kursus yang bersifat latihan kemahiran asas dan kemahiran hidup yang diharap dapat digunakan oleh golongan belia dan komuniti, sama ada untuk melaksanakan program keusahawanan atau boleh digunakan sehari-hari ke arah mendukung wawasan belia Brunei, iaitu untuk melahirkan golongan belia dan masyarakat yang berkemahiran menjelang 2035. Untuk kali ini Pusat Pembangunan Belia telah bekerjasama dengan Jabatan Belia dan Sukan Daerah Belait selaku rakan strategik bagi pelaksanaan kursus kemahiran asas komputer yang memfokuskan untuk mendedahkan golongan belia dan komuniti terhadap kemahiran asas menggunakan program 3D dan 3D printing diajarkan oleh tenaga pengajar Pusat Pembangunan Belia. Sepanjang kursus ini dijalankan, para peserta kursus akan dinilai melalui latihan kecakapan bagi melihat sejauh mana kefahaman peserta mengenai dengan perisian kursus yang diajarkan. Luar biasa sekali ya. Jadi menarik, pastinya Auda tidak ingin melepaskan peluang untuk mengikuti kursus tersebut. Artisan Skills. Artisan Skills ini tadi.